Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Apa yang anda saksikan sebentar tadi itu adalah sedikit infografik yang kami sediakan kepada anda. Itu adalah rangkuman berkaitan dengan gangguan bekalan air khususnya terkait dengan kawasan di Lembah Kelang dan juga Selangor. Dan kalau diikutkan dalam garis masa yang kami sediakan itu daripada Februari sehinggalah apa yang berlaku pada awal pagi tadi, lebih kurang 12 kes ataupun 12 insiden gangguan bekalan air berlaku di Lembah Kelang dan juga Selangor. Dan pastinya cerita tentang air, insiden air ini cerita yang tak sudah-sudah habis. Dan kalau di astroawani.com kami turut memuat naik satu artikel berkaitan dengan rungutan ataupun daripada respon daripada rakyat, daripada orang ramai, iaitu berkaitan dengan asyik kena gangguan, mungkin air Selangor perlu berubat. Ini adalah daripada luahan hati daripada netizen yang mana mereka berang tentang masalah air yang berulang. Dan ini kalau diikutkan tak sampai sebulan ribuan penduduk di Lembah Kelang kembali mengeluh apabila sekali lagi pencebaran sungai berlaku dan natijahnya lebih 1 juta ekor pengguna terjejas akibat daripada insiden yang berlaku pada awal pagi tadi. Dan seperti yang anda boleh saksikan, ini adalah antara respon dan juga rintihan ataupun luahan daripada orang ramai, daripada rakyat khususnya terkait dengan insiden gangguan bekalan air. Dan untuk mendapatkan artikel penuh, anda boleh terus ke astroawani.com. Ada artikel kami selitkan di situ tentang asyik kena gangguan, mungkin air Selangor perlu berubat. Satu lagi perkara ataupun satu lagi perkabaran baru yang ingin saya tunjukkan kepada anda di astroawani.com, yang mana artikel ini dituliskan oleh Faris Azman, yang mana mengatakan pencemaran Sungai Selangor, LRA fasa 1, 2, 3 dan juga rantau panjang dijangka mula beroperasi petang ini. Dan itu adalah menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mana mengatakan ia berikutan sehingga kini tahap pencemaran di Sungai Selangor direkodkan semakin menipis dan juga dijangka dalam proses pemulihan. Jadi sebelum saya nak tanya pada wartawan yang membuat liputan ini, Faris Azman, tentang kalau ada update dan juga perkembangan terkini. Faris, hari yang panjang buat Faris untuk hari ini. Kalau diikutkan dalam jadual liputan Faris untuk hari ini, pada awalnya adalah perlu melakukan satu tugasan lain, buat liputan ataupun berkaitan di Putrajaya kalau tak silap saya, tetapi secara virtual lah, secara maya. Tetapi kemudian bila ada orang kata assignment beranak, kalau dalam kalangan warga media ni cukup fahamlah kalau cakap tentang assignment beranak ni bukanlah kita nak cover, kita mau buat liputan mereka yang bersalin, tetapi assignment beranak ni assignment yang bukan dalam liputan yang telah pun ditetapkan. Mungkin boleh dirangkumkan perjalanan liputan untuk Faris hari ini bagaimana? Baik, pada masanya pada 7.30 pagi ataupun 8.30 pagi, kita selalunya bertolak sejam, dan 8.30 pagi sepatutnya kami ataupun saya bersama dengan juru kamera berada di Putrajaya, di mana pelancaran satu program ataupun majlis bersama dengan kementerian di mana Kementerian Alam Sekitar dan Air, iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan selepas itu menjadi tanda tanya apabila ada kenyataan-kenyataan media daripada Air Selangor yang mengatakan bahawa berlaku lagi pencemaran air ini. Dan pada masa yang sama itu juga, di situ juga kita buat breaking news di situ mengenai dengan apa yang berlaku sebenarnya. Dan Menteri Kasar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ataupun Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan bahawa beliau menceritakan bagaimana perkara ini berlaku dan bagaimana penguasaan itu dijalankan sebelum ini. Dan ada beberapa cabaran-cabaran utama. Kalau kita tahu dalam apa yang dikatakan dalam PC atau sidang media pada pagi tadi, Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan bahawa antara cabarannya ialah kilang harap. Dan kalau kita tahu sebenarnya, Fauzi, kalau nak bercerita lebih lanjut, Sungai Selangor ini agak panjang. Dan ada juga Sungai Selangor yang berada di sempadan di antara Negeri Selangor, Negeri Sembilan. Kalau kita tahu sebelum ini, ia melibatkan penguasaan dari pelbagai agensi untuk mengetahui siapakah yang mungkin mencampakkan dan membuang bahan-bahan tercemar sehinggalah LRA ini tutup. Itu insiden sebelum ini dan perkara sama yang berlaku. Jadi pagi tadi kita cuba dapatkan Menteri Alam Sekitar dan Air, dan selepas itu kami difahamkan sendiri oleh pegawai daripada Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan bahawa
beliau akan mengadakan lawatan di loji rawatan air fasa 2 di Sungai Selangor. Jadi dari situlah bermulanya kita pergi mengikut rombongan daripada pihak menteri, dan juga kita dengar ada menteri besar ada di situ, Exco Alam Sekitar Selangor juga berada di situ. Jadi dari situlah kita mendapatkan lebih banyak input apa yang berlaku, bagaimana siasatan dan sebagainya, Fauzi. Farid, sebelum kita nak bercerita tentang liputan dan juga kesiapsiagaan seorang wartawan bila mana kalau dengar je ada assignment beranak tu macam mana mereka bersedia ataupun bersama dengan jurukamera macam mana nak susun atur jadual. Kalau boleh, kalau diikutkan dalam artikel yang Faris tulis ini difahamkan kalau diikutkan kembali beroperasi petang secara keseluruhan LRA fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang. Ada kemas kini ataupun update daripada situ? Baik, kalau dikatakan oleh Menteri sendiri, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman mengatakan begitu. Tetapi kemas kini yang terbaru daripada Air Selangor sendiri mengatakan bahawa belum pulih sepenuhnya. Jadi bekalan air yang akan disalurkan kepada lebih 1.1 juta pengguna ini sebenarnya, Fauzi, belum lagi dapat dilaksanakan buat ketika ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Menteri Alam Sekitar seperti tadi mengatakan bahawa ia bergantung dalam tempoh 24 jam seperti yang beliau katakan, ia bergantung kepada tahap kosong ton yang telah pun direkodkan dari semasa ke semasa. Kerana pada jam 3 petang tadi beliau mengatakan dalam 1 jam, 2 jam selepas itu loji rawatan air itu akan mula beroperasi kerana ton dia kosong. Tetapi proses untuk memastikan bahawa air-air yang masuk ke loji rawatan air itu untuk merawat air itu perlu juga dikesan adakah kosong ton. Jadi ia bergantung juga kepada air di sungai dan juga proses-proses pencairan yang dilakukan oleh SPAN, luas oleh Air Selangor dan juga pihak-pihak agensi-agensi berkaitan. Jadi mungkin 24 jam. Jika ton itu kembali meningkat, ia akan mengambil masa yang mungkin akan diberitahu dalam masa ke semasa, Sunai Fauzi. Kan isu tentang gangguan bekalan ini bukanlah baru. Kalau saya nyatakan itu pun lebih kepada 12 insiden. Ini baru saja bulan 10. Belum tahu lagi dalam 2 bulan akan datang untuk mencukupkan tahun ini berapa lagi insiden yang berkaitan gangguan bekalan air. Selain pada isu bekalan air ini, saya pasti ini bukan kali pertama Faris membuat liputan tentang gangguan bekalan air. Jadi kalau diikutkan daripada assignment pagi tadi dan kemudian ada sidang media, kalau siapa yang mengikuti sidang media yang dilakukan oleh Menteri KASA itu pun, kalau kedengaran suara lelaki yang bertanyakan tentang isu bekalan air, isu gangguan bekalan air itu adalah suara Faris. Faris, bagi seorang wartawan, bila mana ada satu tugasan, ada satu liputan ataupun satu majlis yang kena pada isu semasa, inilah masa untuk wartawan bertanyakan soalan. Ada kalanya bertalu-talu soalan nak tanya, mungkin sebab kalau di majlis yang lain sukar untuk kita mendapatkan kesempatan ini. Bagi Faris, bagaimana? Baik, sebenarnya isu-isu seperti ini apabila kita tengok sebenarnya, Fauzi, rakan-rakan kita seperti Hasimi turun ke Padang, Fauzi turun ke Padang, rintihan-rintihan rakyat itu menjadi satu perkara yang sangat kita peka sebagai Astro Awani, kan. Kita turun ke Padang, kita nak dengar apa kata keluhan-keluhan rakyat. Pada masa yang sama kita perlu seimbang. Kita perlu tahu apa mungkin cabaran-cabaran pihak kementerian. Dan apabila sebenarnya bila PC tadi, saya lihat bahawa apa yang saya dengar sebelum rintihan-rintihan apa yang diluahkan oleh penduduk sebelum-sebelum ini, itu adalah masa yang terbaik untuk kita bukan konfront, tetapi untuk kita mendapatkan penjelasan yang sepenuhnya. Dan kita ada buat live sebenarnya langsung. Jadi inilah yang rakyat mahu dengar. Bukan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak sebenarnya, tetapi inilah realitinya yang perlu dikatakan kepada rakyat. Sebab bukan selalu sebenarnya kita dapat pergi ke satu PC untuk memberikan lintah langsung dan sebagainya. Tetapi peluang itu adalah digunakan sepenuhnya oleh saya sebagai wartawan untuk mengajukan, macam kita katakanlah, apa saja yang rakyat mahu tahu, kita akan ajukan kepada menteri yang terlibat. Dan adalah platform yang terbaik juga kepada pihak-pihak menteri atau kementerian itu untuk clear the air ataupun memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada rakyat supaya tak ada persepsi. Sebab apabila perkara ini berlaku, kita katakan air
tuding menuding jari itu berlaku. Ada yang mengatakan mereka tidak tahu daripada bawah, tak tahu apa masalahnya, bagaimana keadaannya. Mereka resah dan mereka terpaksa menanggung beban yang sangat dahsyat. Macam saya pergi sebelum ni di USJ dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama, di pihak kementerian ada kekangan-kekangan yang perlu mereka alami dan perlu mereka tekankan kepada kita orang, mengatakan okey, ini kekangan kita, kekangan. Jadi itulah yang terjadi dalam PIS itu. Kita terus menerus bersoal apa ini, apa itu, apa penyelesaiannya dan bagaimana mekanisme terbaik, kerana rakyat Selangor pun sudah letih kerana perkara yang sama asyik berlaku dalam tempoh beberapa bulan, Saudara Fauzi. Ini bukan soal tuding jari antara satu sama lain dan seperti yang Faris katakan, ini adalah masa untuk wartawan nak clear the air lah. Mungkin ada kekalutan, mungkin ada salah faham tentang isu yang berbangkit. Ada satu perkara yang saya nak tanyakan kepada Faris tentang pencemaran Sungai Selangor yang mengaitkan tentang kilang haram. Kalau diikutkan dalam kenyataan Menteri KASA, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui operasi kilang haram di sekitar kawasan sungai memberi cabaran pihaknya memantau pencemaran sungai yang berlaku. Bagaimanapun jelasnya, GS telah pun ditugaskan untuk memantau sepanjang masa sebarang aktiviti pembuangan sisa tercemar di sepanjang Sungai Selangor. Dalam masa yang sama, dalam kenyataan Esko Selangor yang mana mengatakan ramai yang salah faham tiada kilang haram sepanjang Sungai Selangor. Mungkin ada sedikit penjelasan yang diberikan daripada dua-dua pihak ini. Mungkin boleh Faris kongsikan penjelasan itu. Okey, sebenarnya begini, mengenai dengan kilang haram ini, apa yang dikatakan oleh Menteri KASA atau Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, apabila saya ajukan mengatakan bahawa banyak kilang-kilang yang berada dalam mungkin kita katakan jaraknya dengan sungai agak dekat, dan beliau mengatakan bahawa kilang ini telah pun dibina berpuluh tahun sebelum loji rawatan air, sebelum sungai ataupun loji rawatan air ada berdekatan. Jadi ia agak sukar, tetapi perancangan bandar itu beliau katakan selepas ini kerajaan-kerajaan negeri telah pun dinasihatkan oleh KASA untuk melihat kembali pelan pembangunan sesebuah kawasan industri supaya tidak dekat. Perlu ada parameter yang betul untuk memastikan kejadian seperti ini tidak berulang. Dan untuk menjawab soalan Fauzi sebentar tadi, ya, itu adalah cabaran, kata Menteri KASA Tuan Ibrahim Tuan Man, kerana kalau kita tahu kilang-kilang ini beribu kilang berada berhampiran di Sungai Selangor, di sungai-sungai di negeri-negeri yang lain. Jadi untuk memantau ini, JAS hanya kekuatan anggotanya tidaklah terlalu ramai untuk memantau. Hanya hotspot tertentu yang boleh dipantau. Tapi ada juga mereka-mereka yang membuang bahan-bahan tercemar ini, mereka akan membuang di kawasan-kawasan yang tidak dikuasakan, yang tidak menjadi hotspot oleh pihak berkuasa. Jadi itu kelicikan sedikit ataupun dalang-dalang yang membuang sisa-sisa tercemar ini. Pada masa yang sama, apa yang dikatakan oleh Esko Alam Sekitar, salah faham, ya, dia mengundang salah faham sebenarnya, tetapi beliau katakan bukan di Sungai Selangor tetapi di Rawang. Jadi air yang mengalir ke air sungai itu bukan hanya kilang yang berada di tepi, tetapi longkang yang berkilometer daripada kilang-kilang haram yang berada jauh daripada sungai. Bahan-bahan itu masuk ke dalam sungai tanpa diketahui. Jadi ini adalah punca sebenarnya pencemaran. Dan bagaimana penguatkuasaan itu berlaku, kerajaan negeri negeri Selangor akan menggunakan drone dan juga akan memberi ganjaran RM20,000 kepada sesiapa saja yang memberi maklumat mengenai unsur-unsur pihak-pihak yang mencemarkan Sungai Selangor. Jadi ganjaran itu dilihat boleh membantu rakyat, kerajaan, agensi, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan bersama untuk memastikan isu pencemaran air Selangor ini tidak lagi berlaku. Okey, baiklah, terima kasih kepada Faris Azman yang melaporkan tentang yang berkongsi tentang ceritanya membuat liputan khususnya tentang gangguan bekalan air daripada Putrajaya sampailah ke lokasi ke Sungai Selangor untuk membawakan visual yang anda saksikan. Itulah visual yang dikongsikan oleh Faris dan juga juru kamera, dan saya pasti Faris akan bawakan lagi perkembangan terkini terkait dengan apa yang berlaku insiden gangguan bekalan air khususnya bagi negeri Selangor dan juga di Lebah Kelang dalam buletin awal ini selepas ini, dan pastinya di awal 7.45 cerita berehat seketika kembali selepas ini.